bukan sahaja Persatuan Perlis KL tapi yang lain-lain juga amat memerlukan bantuan dan sokongan daripada semua. Dan di sini juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada sekalian yang hadir. Ya, bukan senang nak kena decide sama ada datang majlis ni atau nak pergi tengok konsert Anwar Zain pun malam ni. Ya, jadi tapi kalau saya lihat Datuk Seri Ilmu datang sendiri ni, dia tuan tanah sini. Jadi maknanya dia memang nak kita semua datang. Ya. Terima kasih banyak semua di atas kehadiran dan support kepada program ni. Dan program macam malam ni dia menarik sikit lah. Sebab crowd yang hadir tu dia macam bercampur sikit. Dia ada orang Perlis. Siapa orang Perlis dalam majlis ni? Boleh angkat tangan. Okey. Dia macam tu kan. Ataupun dia spouses orang Perlis kan, dipaksa mai. Jadi tu satu grup. Yang menyumbang ni lagi satu grup kan, sponsors. Dan dia pun sebab telah dipulah tangan kena mai. Dan juga tetamu dia. Jadi saya nak buat speech pun bila saya ni jadi nak cerita apa kan. Jadi saya cerita general je lah, sebab kita campur. Ada orang Perlis, ada yang nikah orang Perlis, yang pernah kerja di Perlis, yang pernah sekarang ni siapa masuk Perlis tu kira pernah jadi orang Perlis lah. Senang. Dan nak tahu dia tu orang Perlis ke, asli ke tidak, kalau tengok gambar belakang ni. Oh, gambar saya, sorry. Gambar tadi yang ada dalam kereta api tu. Kalau dia tahu gambar tu di mana, maknanya dia orang Perlis. Ataupun dia duduk Perlis long enough. Ni cerita lain lah ni. Okey. Saya tengok tahu mana saya ni. Okey. Hadirin sekalian, di negeri Perlis, pelbagai usaha dan perancangan sedang dijalankan, khususnya dalam bidang ekonomi. Antaranya adalah seperti pertama, Perlis Inland Port, PIP di Chuping. Projek pembangunan Perlis Inland Port ni kita dengar lama dah. Adalah merupakan projek public-private partnership berimpak tinggi. Pelaburan kerajaan persekutuan adalah berjumlah RM340 juta. Bagi infrastruktur luaran dan RM500 juta lagi merupakan pelaburan swasta untuk infrastruktur dan fasiliti dalaman. Jadi kita tengok ni, ini pun Tan Sri Nurza berada sini. Projek PIP ni baru duk bertapak tapi dah jadi main donor dah. Alhamdulillah. Ya, semoga projek ni menjadi realiti lah nanti. Kedua ialah kilang pengeluaran MRCD di Chuping Valley Industrial Area, CVR. Projek ini diusahakan oleh Malaysian Resources Corporation Berhad, MRCB, dan jangka bakal menawarkan antara 200 hingga 300 peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Projek yang bermula sejak bulan Julai tahun ini dijangka disiapkan pada Ogos 2024. Ia bakal merancakkan lagi pembangunan ekonomi dan pelaburan di Perlis serta menyumbang kepada limpahan ekonomi secara positif kepada rakyat negeri ini. 3. Pembangunan komersial di Kangarjaya. Projek ini merupakan pusat komersial berkelompok yang dibina oleh pihak swasta dan diwujudkan untuk memudahkan rakyat Perlis berbelanja. Selain itu, projek ini juga telah menggalakkan industri pembinaan dalam negeri. Tempat ini basically kalau hujung minggu atau cuti-cuti sekolah, kalau kita pergi tunggu di depan pintu masuk tu, ada chance nak jumpa tuan-tuan dan puan yang balik Perlis, mesti pergi situ kan. Ya. Keempat ialah Kangar Central. Ia merupakan projek pusat pengangkutan awam bersepadu yang akan menjadi hub pengangkutan darat di Perlis. Projek ini telah 95% siap dan dijangka akan beroperasi pada suku pertama 2024. Tanah di sekitar Kangar Central masih dibuka untuk sebarang cadangan pelaburan swasta bagi tujuan pembinaan hotel, pusat rekreasi bandar dan pusat komersial. Ini dia opposite IPK Police tu. Ya, opposite highway tu. Dan akhir sekali, kelima, pusat perniagaan Pavilion Padang Besar. Pavilion Padang Besar adalah merupakan sebuah projek pelaburan swasta berkonsepkan 110 butik stores terbuka.
Kawasan ini telah siap sepenuhnya dan telah 100% disewa oleh para peniaga dan ia bakal menempatkan kafe-kafe, butik-butik pakaian dan produk pengguna. Jadi yang belum tak pergi lama dah ke Padang Besar, jangan salah faham lah. Dia ada kurang banyak daripada pavilion di sini. Sini dah banyak kan pavilion. Cuma kami lebihnya satu je pavilion di Padang Besar banding dengan pavilion di Bukit Jalil, di ni apa, jalan ni kat Bukit Bintang ni. Ialah ejaan pavilion tu ada 2L. Tu lebih sikit lah. Sini 1L. Saya kira saya check tu belum hari tadi. Rupanya sini 1L je. Sana kami ada 2L. Sikit lebih. Hadirin sekalian, saya difahamkan terdapat 65 projek yang sedang berjalan di negeri Perlis secara keseluruhannya. Sumber pembiayaan dari kerajaan negeri, kerajaan pusat dan juga pihak swasta. Fokus utama di Perlis adalah bidang hospitality, pembuatan, pembinaan dan juga pelumbungan. Dan negeri Perlis juga mempunyai sumber mineral dolomite yang tinggi. Kita harapkan satu pelaburan yang memenuhi keseluruhan rantaian ekonomi dan tidak hanya memfokuskan pelumbungan bahan mentah saja. Sementara itu, lot-lot industri telah dibuka di Chuping Valley untuk diterokai bagi pembangunan kilang pembuatan produk kileran dolomite. Hadirin sekalian, kajian negeri menyasarkan 3.6 juta pelancong dari dalam dan luar negara yang akan bertandang ke negeri ini dalam tahun 2024 sempena tahun melawat Perlis 2024-2025. Matlamat kempen ini adalah untuk menarik pelancong meneroka Perlis, meningkatkan pendapatan rakyat, menjana ekonomi setempat dan menggerakkan ekonomi melalui low hanging fruits and quick win programs. Kita kena buat bagi pelancong duduk lebih daripada 1 hari. Dulu kita orang selalu bypass Perlis. Mereka kata mereka pergi Perlis dah, tapi dia ke Langkawi ataupun pergi Hanyai. Jadi kita kena cari jalan macam mana nak attract supaya mereka nak duduk di Perlis lebih daripada just transiting. Selain itu, sektor pelancongan yang kini semakin melonjak naik di Perlis juga memerlukan penglibatan pihak swasta bagi pembangunan villa peranginan dan resort yang menyokong kepada pelancongan eco-based dan nature-based. Ahli-ahli PKL juga dipohon membantu mempromosikan Tahun Melawat Perlis 2024-2025 ini dengan mewar-warkan kepada keluarga dan sahabat handai serta mengajak mereka melancong ke negeri kita. Sila kongsikan segala maklumat kaitan kempen ini di platform media sosial masing-masing agar maklumat ini akan tersebar dengan lebih luas. Di sini ada tarikh-tarikh penting dalam takwin pelancongan negeri kita. Tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa dalam masa terdekat ini ialah seperti berikut. Tahun ini pada bulan Disember nanti akan diadakan pelancaran Tahun Melawat Perlis. Kemudian Januari, iaitu sambutan pelancong di pintu masuk utama negeri Perlis, iaitu 1 Januari 2024, dan Perlis International Sunnah Convention 2024 daripada 27 dan juga 28 Januari 2024. Ini akan ada speakers daripada luar negara lah, dan in English. Ini ramai, dah hotel dah laris lah booking untuk program ni. Februari 2024 akan ada Carnival Tekstil dan Perabot. April 2024 Carnival Harum Manis dan Harum Manis Run. Mei 2024 seperti biasa program Perkampungan Sunnah, Malam Kilauan Cahaya, Fossil Festival 10 hingga 12 Mei, Himpunan Outdoorians Malaysia dan juga Hari Kejuaraan Beli Muhammadiyah Tuanku Raja Perlis ke-81. Dan pada bulan Jun ialah Pesta Buah-buahan. Julai nanti ada Junior Geologist Camp 24 hingga 26 Julai. Ogos nanti ada The North Wall 3.0 Rock Climbing Competition di Bukit Keteri dan One Gunung Trail Run iaitu 2 hingga 4 Ogos. Dia banyak lagi lah. Ya. September insya-Allah Pesta Air Kuala Perlis. Ini pun selalunya meriah. Pertandingan bot berhias dan main pakat hingap Perlis 2023 siri 1 iaitu 30 hingga 1 Oktober. Kemudian Oktober Mai Pakat Hingap Perlis 2024 siri 2 21 dan 22 Oktober. Kemudian Himpunan Geo Guide Eko Pelancongan iaitu 23 hingga 25 Oktober serta Bird Race 26 dan 27 Oktober.
Sekali Disember, Perlis International Marathon yang telah tidak dilaksanakan sejak COVID akan dilaksanakan kembali kalau ikut plan ni Disember. Border Fairs, Nakawan Ultra Run dan juga Hooligan Camping. Hooligan Camping ni bukan untuk penyokong bola sepak lah. Saya pun tak apa faham apa dia, tapi dia bukan dia nak apa dia lah ni, burung ke saya. Dan 2025 adalah kemuncak kempen Tahun Melawat Perlis ni ialah sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada tahun ini tersebut. Jadi Mahari Titah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada PPKL di atas penganjuran Malam Perlis pada kali ini, dan saya berharap agar nama baik negeri kita akan terus dijaga dengan sebaiknya dan PPKL akan terus membawa nama Perlis ke pesada yang lebih tinggi. Dan oleh kerana MC Ibu Mantun, YDP Ibu Mantun, nasib baik saya minta mereka prepare 2 pantun. Tersegam indah Masjid Alwi, apa kurangnya Tasik Melati. Terima kasih saudara-saudari berbesar hati ke majlis ini. Boleh tepuk kalau tepuk. Majlis nan indah berakhir di sini. Kalimah wassalam penutup bicara. Tahniah PPKL penganjuran kali ini. Satu perjumpaan beribu makna. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.